Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan mengajar tanda bacaan episod 1. Okey, kita tengok objektif. Mengenal tanda baca, membaca ayat yang mengandungi tanda baca, dapat melengkapkan dan menulis ayat yang mengandungi tanda baca. Okey, kita akan tengok seterusnya, iaitu info mengenai tanda baca. Tanda baca ialah tanda khas yang digunakan bagi memahami ayat dengan jelas. Okey, kita akan tengok seterusnya. Kita akan tengok jenis-jenis tanda baca. Tanda noktah, tanda koma, tanda seru, tanda noktah bertindih, tanda pengikat kata dan tanda soal. Okey, di situ ada 6 tanda baca. Okey, kita akan tengok tanda bacaan yang pertama, iaitu tanda noktah. Okey, Ustazah nak murid-murid tolong tengok simbol tanda noktah, hanya satu titik sahaja. Okey, kita akan tengok fungsi tanda noktah. Tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Ini yang pertama. Contoh, bapa saya seorang guru. Titik noktah. Kamu kena tengok intonasi bacaan sekali Emak menyuruh Salmah membasuh baju. Okey, noktah. Okey, kamu tengok fungsi yang kedua. Tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Seperti contoh pengkalan ta, lam, dal, mim terletak di lumut perak. Okey, contoh yang kedua, mim, titik, noktah, pa, noktah, sin. Itu adalah membawa maksud Majlis Perbandaran Seremban. Okey, tengok fungsi yang ketiga. Tanda selepas setiap nombor senarai. Okey, contoh kereta keluaran syarikat Proton ialah 1. Ada noktah saga. 2. Wira. 3. Noktah wajah. Kena bubuh noktah selepas wajah. Okey, dan seterusnya. Okey, Ustazah nak kamu baca ayat di bawah. Faris seorang murid yang rajin. Noktah. Dia telah mendapat kejayaan di dalam setiap ujian. Noktah. Okey, tengok yang kedua. Cabaran dan ujian dihadapi oleh setiap orang. Noktah. Kita hendaklah bersabar dengan ujian tersebut. Noktah. Intonasi bacaan kena betul. Seterusnya, kita akan tengok tanda bacaan koma. Kamu tengok simbol koma. Dia seperti nombor 6. Okey, kita tengok fungsi tanda koma. Yang pertama, tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan seperti 1, 2, 3 dan 4. Nama kawan saya Abu, Ali, Ahmad dan Hasan. Okey, intonasi kena betul Rostam gemar membaca buku cerita, novel, cerpen dan majalah. Okey. Fungsi yang kedua, tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Contoh, wah, koma, besarnya rumah itu. Oh, kamu rupanya. Cis, berani tuan hamba berkata begitu. Okey tanda koma mesti ada selepas perkataan wah, oh Okey. Yang ketiga, fungsi ketiga, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Seperti buah-buahan tempatan ialah duku, rambutan, durian, langsat dan sebagainya. Yang kedua, antara permainan tradisional ialah gasing, waw, batu, batu seremban dan lain-lain lagi. Okey, kamu tengok Kemudian seterusnya, fungsi yang keempat untuk koma, tanda memisahkan baris-baris pantun, khususnya baris pertama dan ketiga di dalam pantun 4 kerat. Pisang emas di bawah belayar, koma, masak sebiji di atas peti, koma, hutang emas boleh dibayar, koma,
hutang budi dibawa mati. Okey, yang itu mesti nokta. Okey, seterusnya fungsi koma yang seterusnya, tanda memisahkan baris dalam alamat surat menyurat. Contoh, guru besar, koma. Sekolah kebangsaan Teluk Kemang, koma. Okey. Postcode 71050 Teluk Kemang, koma. Port Dickson. Okey, yang itu kena nokta. Pengakhiran dia kena nokta. Okey, Ustazah nak kamu baca dengan intonasi yang betul. Ikut Ustazah ya. Hobi saya ialah membaca buku, bermain bola sepak, melukis, memancing dan berkelah. Okey. Yang kedua, emak pergi ke kedai membeli susu, tepung, gula, beras dan minyak masak. Itu kena nokta. Di akhir ayat kena nokta. Okey, baca yang ini pula ya. Baca ayat yang mengandungi tanda koma. Terdapat pelbagai jenis rumah, koma. Ada rumah batu, rumah pangsa, rumah banglo, rumah teres dan rumah papan, nokta. Di pasar Kuala Keluang terdapat pelbagai jenis ikan dijual seperti ikan tenggiri, koma, ikan merah, koma, ikan kembung, tanda koma, ikan selar dan ikan cencaru. Baiklah, Ustazah harap kamu faham ya, dan selamat belajar. Assalamualaikum.